Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar yang cikgu sayangi. Apa khabar pelajar semua? Cikgu mengharapkan pelajar-pelajar di rumah terus bersemangat untuk kita sama-sama menyambung pembelajaran kita pada hari ini. Standard pembelajaran yang ingin dicapai dalam subtopik hari ini adalah menjelaskan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan serta menerangkan kepentingan menjaga perpaduan dan keharmonian. Pengenalan. Seiring dengan kemerdekaan negara, bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Beberapa langkah telah dilaksanakan untuk memartabatkan bahasa kebangsaan. Antaranya termaksudlah pengenalan Akta Bahasa Kebangsaan, memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan, penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai pusat keilmuan dan peranan Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai pusat perkembangan bahasa kebangsaan. Baiklah pelajar-pelajar yang disayangi semua, kita teruskan sesi PDPR kita dengan melihat huraian bagi setiap langkah dalam memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Jom sama-sama kita lihat. Akta Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi yang digunakan sebagai alat untuk memupuk perpaduan kaum. Kedudukan bahasa Melayu dimartabatkan melalui penggubalan undang-undang yang dikenali sebagai Akta Bahasa Kebangsaan. Akta Bahasa Kebangsaan diperkenalkan pada tahun 1967. Akta ini dikenali juga sebagai Akta 32. Akta Bahasa Kebangsaan digubal di bawah Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Akta ini mula dikuatkuasakan pada 1 Julai 1971. Kita teruskan dengan bahasa rasmi pentadbiran. Bahasa Melayu adalah merupakan bahasa rasmi yang telah menjadi antara unsur penggerak jentera pentadbiran negara. Bahasa Melayu juga merupakan alat komunikasi rasmi dalam pelbagai jenis urusan di kementerian maupun di jabatan kerajaan. Ini dapat dibuktikan apabila bahasa Melayu mula digunakan sepenuhnya dalam urusan mahkamah pada tahun 1990. Yang ketiga, memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Penubuhan sekolah menengah kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantar dipergiatkan di seluruh negara. Sebagai contoh, Sekolah Alam Shah, Sekolah Seri Puteri dan Kolej Sultan Abdul Halim yang menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantar. Memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan mampu memupuk semangat kekitaan dan bersatu dalam kalangan murid di sekolah. Bukan itu sahaja, bilangan guru terlatih bahasa Melayu juga ditambah di sekolah menengah kebangsaan dan guru khas untuk sekolah jenis kebangsaan. Ianya bertujuan untuk memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan juga bahasa perpaduan. Penubuhan UKM merupakan usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. UKM ditubuhkan pada 18 Mei 1970. Universiti ini muncul sebagai pusat pengajian tinggi awam pertama yang berjaya memperkenalkan pengajian pelbagai jurusan dan bidang kursus dalam bahasa Melayu. Penubuhan Institut Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu (IBK-KM) pada 1 Disember 1972 menjadikan UKM sebagai pusat penyelidikan dan rujukan dalam bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan tamadun Melayu.
Institut ini kemudian bertukar nama kepada Institut Alam dan Tamadun Melayu, iaitu ATMA pada tahun 1992. Institut ini menjadi tumpuan para penyelidik, sastrawan, karyawan dan budayawan daripada pelbagai kaum dari dalam dan luar negara. Pengiktirafan terhadap tokoh UKM seperti Muhammad Haji Saleh dan Siti Zainul Ismail sebagai sastrawan negara membuktikan kejayaan UKM sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu. Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu DBP. Penubuhan DBP pada 22 Jun 1956 di Bukit Timbalan, Johor Bahru, Johor adalah hasil daripada resolusi Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ketiga. Penubuhannya bertujuan untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan juga bahasa ilmu. Nama asal DBP ialah Balai Pustaka. Pengarah pertama DBP ialah Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid, iaitu jawatan ini dikenali sebagai Ketua Pengarah. Pembukaan pejabat di wilayah dan cawangan di Pulau Pinang, Johor, Kelantan, Sarawak dan Sabah adalah bertujuan untuk mengembangkan aktiviti bahasa dan sastera sebagai medium untuk memupuk perpaduan. DBP juga memainkan peranan penting dalam mengembangkan bahasa dan sastera Melayu melalui penerbitan buku dan majalah, risalah, menganjurkan seminar dan bengkel serta pelbagai aktiviti bersempena dengan Minggu dan Bulan Bahasa Kebangsaan. Peranan DBP ini adalah untuk memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Slogan Bahasa Jiwa Bangsa telah dilancarkan pada tahun 1960 agar dapat mengukuhkan lagi pembinaan masyarakat yang bersatu padu melalui bahasa.